cerita Al-Quran yang kita duk dengar cerita bagaimana ada orang kafir yang mencipta surah gajah, yang menguraikan gajah ni macam mana rupa dia, badannya besar, belalainya panjang. Ada pula orang kafir itu dicipta surah katak. Katak ni macam mana rupa dia, badannya licin, lompat jauh. Ni nak cerita, nak cubalah nak reka cipta ni. Tapi apa yang mereka buat tu tidak diterima oleh manusia. Pasal apa yang mereka cerita itu semua benda-benda biasa. Benda biasa. Sebab mereka ni nak cubalah mencabar surah-surah yang Allah jelaskan pasal soal kiamat. Allah cerita pasal kiamat, Allah cerita sesuatu benda yang belum berlaku lagi, yang manusia tak lihat lagi, iaitu kiamat dan akhirat. Jadi mereka ni nak lawan surah-surah yang sedemikian. Mereka buatlah ayat-ayat yang konon standing dengan ayat tentang akhirat ni. Tetapi apa yang mereka cerita itu ialah benda-benda yang manusia tahu dah. Cerita pasal gajah, semua orang tahu gajah macam mana rupa dia, besar macam mana, panjang mana, belalai, tahu dah tu. Pasal katak pun semua orang tahu dah. Dari pasal itu orang tak boleh terima ni rekaan ciptaan mereka ni, tak boleh terima. Dari pasal itulah nak jelaskan mereka ni memang tak akan boleh, tidak akan boleh membawa satu surah seperti Al-Quran Karim. Bahkan pada ayat yang lain kata Allah, bukan satu surah, bahkan satu ayat pun tak boleh sebenarnya. Tak berkemampuan manusia ni. Pasal Al-Quran itu datang daripada Allah. Datang daripada Allah yang maha sempurna, yang maha berkuasa, yang padanya tidak ada cacat celah. Adapun manusia ni kalau buat sesuatu mesti ada cacat celah. Pasal manusia itu makhluk yang lemah. Bahkan kalau kita tengok para ulama Islam yang mengarang kitab hebat sekali mana pun, mesti ada juga kelemahan. Ulama Islam mengarang kitab besar macam mana pun, hebat macam mana pun, dari tempat rujuk macam mana pun, tetapi mesti ada juga sedikit kesilapan. Mesti ada juga masalah-masalah yang tak dapat ditindak. Ini tuan-tuan, macam ulama dok bahas pasal kitab Al-Mughni, satu kitab yang besar, sampai ada setengah ulama daripada aliran mazhab Hanafi kata mana-mana mufti nak mengeluarkan fatwa wajib merujuk kitab tersebut. Kalaulah fatwa dikeluarkan tanpa merujuk kitab tersebut, maka tak sempurnalah fatwa tersebut. Nak kata hebat benar kitab tu, tapi hebat macam mana pun ada juga kekurangannya. Ulama hadis kata ia kurang pada hadis-hadisnya. Pasal ulama kitab itu ada ambil satu dua buah hadis yang tidak sahih, ada hadis yang agak dhaif, ada hadis yang mungkin palsu, terambil dalam kitab tersebut. Termasuklah kitab Ihya Ulumuddin pun. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Hujjah Al-Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, ulama yang cukup hebat, mengarang kitab yang cukup besar, kitab Ihya ni. Sampai hari ini kitab Ihya ni menjadi rujukan manusia. Orang dok ngaji mana-mana kitab ni. Hebat kitab ni. Pernah satu ketika dulu seorang ulama yang cemburu dengan Imam Al-Ghazali, dia cuba membakar kitab ni. Tapi dengan izin Allah, api itu tak boleh membakar kitab tersebut. Nak kata hebatnya kitab Ihya Ulumuddin ni, tapi hebat macam mana pun kitab tersebut, masih ada lagi sedikit kelemahan. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengulas sedikit pasal kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata dalam kitab Ihya ni ada hadis-hadis Nabi yang diambil itu, hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu'. Pasal kata Yusuf Al-Qaradawi, kalaulah Imam Al-Ghazali tahu hadis-hadis itu hadis yang dhaif, hadis-hadis itu hadis yang maudhu', maka mustahillah, maka pastilah Imam Ghazali tak akan ambil hadis-hadis tersebut. Tapi oleh kerana dia tak tahu itu hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', maka diambil juga, dimasukkan pada kitab.
Ni nak cerita betapa lemahnya manusia itu. Dari pasal itu, kalau manusia cipta satu surah macam Al-Quran, memang takkan berjaya. Memang takkan berjaya. Sampai kiamat, sampai bila-bila lah orang takkan berjaya menandingi Al-Quran Karim. Sampai Allah kata, panggillah siapa sahaja, panggillah seluruh makhluk di pakak berkumpul, panggillah seluruh manusia, panggillah seluruh malaikat, jin berkumpul, cipta satu surah macam Al-Quran. Kata Allah, panggillah. Tapi takkan berjaya juga. Pasal tidak ada boleh sesiapa pun yang boleh menyandingi kehebatan Al-Quran Karim. Baik. Seterusnya, fa illam taf'alu, maka jika tiada boleh kamu perbuat sekarang ini, wala taf'alu, dan tiada boleh kamu perbuat ke hadapan kedua. Kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Tengok, Allah kata apa? Fa illam taf'alu, maka kalau kamu tak boleh buat, walan taf'alu, dan sebenarnya memang kau tak boleh buat pun, kata Allah. Kalau kamu tak boleh buat satu surah yang Allah cabar ni, dan sememangnya tak boleh sungguh, kata Allah. Walan taf'alu, lan taf'al, maknanya apa? Sampai bila-bila tak boleh buat, kata Allah. Ilan nafi abad, sampai bila-bila, kata Allah, tak boleh buat ni. Takkan berjaya. Moden macam mana pun kamu, cerdik macam mana pun kamu, memang kamu takkan boleh buat, tak boleh mencipta satu surah seperti Al-Quran. Fattaqun nar, maka hendaklah kamu takut akan neraka dan beriman dengan Allah dan bahawa Quran kalam Allah, bukan kalam manusia. Jadi Allah beri nasihat ni, ayat ni Allah bagi nasihat. Bila kamu sedarlah kamu ni memang tak boleh nak mencipta seperti Al-Quran, bila memang kamu sedar kamu langsung tak boleh buat macam Quran, maka hendaklah, kata Allah, fattaqun nar, maka hendaklah kamu takut dengan neraka. Takut dengan neraka, kata Allah. Maknanya ancaman neraka ditujukan pada kamu, wahai manusia yang ragu dengan Al-Quran kan. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah bagi nasihat ni, Allah bagi peringatan ni. Ini dia. Jadi Allah tuju pada siapa? Puak-puak yang ragu dengan Al-Quran. Ragu. Bukankah pada hari ini ramai sungguh manusia yang ragu dengan Al-Quran? Bila dengar setengah ayat, mereka persoal, kenapa turun ayat macam ni? Kenapa kita kena ikut ayat ini? Mereka persoal ayat-ayat Al-Quran. Mereka persoal. Macam golongan sister in Islam yang mempersoal tentang hukum kewajipan buka aurat dalam Al-Quran. Ini contohlah manusia akhir zaman yang ragu. Jadi buat-buat macam ni, tuan-tuan sekalian, Allah beri ingatan, takutlah dengan neraka. Pasal neraka ni ditujukan pada kamu yang ragu dengan Al-Quran kan. Tapi kita ini insya-Allah lah, kita ni tak ragu lah. Kita ni yakin sungguh akan kebenaran Al-Quran, yakin sungguh kita dengan kehebatan Al-Quran kan. Pasal itulah kita dah belajar Al-Quran ni. Pasal itu kita mengaji Al-Quran dan kita mengamalkan Quran benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang dirawikan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah taala. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad menjelaskan pada kita tentang apa manusia yang mendapat kecelakaan besar. Nabi mulakan hadis itu, wailun, celaka besarlah Nabi kata. Pada siapa? Pada golongan manusia yang banyak berzikir pada Allah, yang banyak berzikir pada Allah, yang banyak membaca Al-Quran bilisani, dengan lidahnya. Tetapi pada waktu yang sama Nabi Muhammad kata jasadnya, badannya melakukan maksiat. Nabi kata celaka besar orang macam ni. Lidah mereka hebat berzikir pada Allah, lidah mereka hebat membaca Al-Quran, baca Al-Quran, baca macam-macam zikir, hebat. Tetapi malangnya kata Nabi SAW,
dia menggunakan jasadnya untuk melakukan pelbagai maksiat. Ni yang berlaku juga di akhir zaman. Tengok orang kita hari ni, kadang-kadang setiap Khamis malam Jumaat hebat sungguh membaca surah Yasin. Hebat. Sampai kadang-kadang tu tengah surah kata Yasin Khamis malam Jumaat ni kira wajib lah. Kalau surah tak buat baca Yasin Khamis malam Jumaat ni, surah tu sesat. Nak kata taksudnya amalan Yasin Khamis malam Jumaat ni, tak apalah nak baca pun tak salah. Tapi masalah yang ramai-ramai duk baca di mulut saja. Baca di mulut saja. Habis-habis saja baca Yasin, habis-habis keluar surah ni, kembali balik melakukan maksiat. Kembali balik melakukan dosa pada Allah. Kembali balik mempertikaikan Al-Quran. Kembali balik mempersoalkan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang buat haji pun sambutlah. Masa di Mekah, Masya Allah, mulut tak henti-henti duk zikir pada Allah. Balik Malaysia, mulut tak henti-henti menghina hukum Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan, ni yang berlaku di akhir zaman. Jadi bagi puak-puak macam ni, kata Allah, Allah beri ingatan, takutlah dengan neraka ni. Ni neraka duk menanti puak-puak macam ni. Yang kita baca dalam surah An-Naba, Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa innahum kan la yarduna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzab ila akhir ayat. Yang mana Allah jelaskan pada kita neraka jahanam ni, kata Allah sedang mengintai manusia, mengintai. Ulama tafsir kata neraka jahanam mengintai siapa? Mengintai orang yang berdosa sekarang ni. Neraka jahanam sedang menanti. Sambil-sambil menanti tu diintai-intai manusia dekat dunia yang melakukan maksiat. Jadi kata Allah, siapa yang masuk neraka jahanam? Kata Allah, yang pertama, litori, orang yang toru, yang melampaui batas. Yang melampaui batas inilah sasaran utama neraka jahanam. Ni kata tengok, mereka yang melampaui batas, yang melanggar hukum hakam Allah, yang mempertikaikan Islam, yang melampaui bataslah pokoknya, maka ini sasaran utama neraka jahanam. Yang kedua, kata Allah, mereka yang tak percaya dengan hisab ni, yang tak percaya dengan soal akhirat. Dia tak nak beriman tentang akhirat ni, mereka ragu dengan akhirat, tak percayalah. Yang ketiga, kata Allah, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang mendustakan ayat Allah, kata Allah ni termasuklah sasaran utama neraka jahanam. Neraka jahanam sedang mengintai mereka ni, tengoknya, menanti untuk menyeksa mereka. Jadi pasal itu Allah pesan awal-awal pada kita, maka berhati-hatilah kita, takutlah kita dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya, allati waquduhan nas wal hijarah, yang menyala akan dia manusia